Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Malaysia. Terima kasih kerana bersama kami pagi ini. Ini adalah pekarangan Wisma Berita, Wisma TV dan Kota Media Angkasa Puri. Ya, dan pagi ini anda bersama dengan saya, Raja Sufia, Raja Arif dan juga Terence. Alhamdulillah kita lihat cuaca hari ini cukup cerah, cukup indah di pagi hari ini. Jadi bagi anda yang mungkin nak keluar bekerja tu, jangan lupa niatkan dalam hati untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama-sama kita tawakal kepada Allah. InsyaAllah Allah akan mudahkan segala urusan kita daripada awal subuh tadi sehinggalah sekarang. Ya, kita berada di penghulu segala hari dan pada hari ini juga satu pengumuman penting menanti anda semua warga negara Malaysia makan durian enak dari dusun. Wow. Sambil menjamu pemandangan nun indah di sana. Kerusi parlimen sudah tersusun. Tinggal nak pasang siap kabinet nak dibina. Wow, itu dia pagi-pagi ya kita dah berpantun dah. Okey, maaf saya tak boleh beli Terence. Tapi apa pun lama rasa rindu dah bersiaran dengan Terence kan. Dah lama kita tak bersiaran bersama. Lama kita tak bersiaran. Ya, dan hari ini alhamdulillah kita dapat bertemu dengan para penonton kita. Bagi anda yang terlepas menonton jangan risau, boleh menonton kami juga di RTM Klik ataupun di FB kami iaitu Selamat Pagi Malaysia Nadi Sri Pagi. Ya, boleh ulang kembali kalau menonton secara maya bersama kami, ulang kembali betul jawab pantun ke bawah. Kan. Nak balas pantun kan. Yes. Lepas ni akan ada jawapannya. Boleh dilengkapkan sekali dalam pembalasan pantun nanti sebab kita dijangka akan berlintas langsung ke pekarangan istana untuk bersama-sama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam pengumuman untuk jangkaan mungkin separa, mungkin penuh. Kita jangka separa kabinet akan siap dibina pada hari ini. InsyaAllah. Itu dia. Okey, dan antara yang lain juga hari ini kita kongsikan iaitu antara berita, rintitan berita semalam, antara perkara yang mendukacitakan kita semua iaitu kalau boleh saya kongsikan pada 1 Disember mantan Menteri Besar Perlis yang keempat iaitu Tan Sri Datuk Seri Dr. Abdul Hamid Pawanteh 78 tahun telah pun meninggal dunia kira-kira jam 3.15 petang semalam. Dan berita pemergian Allahyarham dikongsi anaknya Natasha Pawanteh menerusi hantaran Facebook yang turut disahkan pejabat Menteri Besar Perlis. Jadi di kesempatan ini, di pagi Jumaat ini, sama-sama Terence kita sedekahkan Al-Fatihah kepada beliau. Moga ditempatkan dalam golongan orang-orang yang beriman insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih penonton semua dan seterusnya kita akan ke berita selanjutnya dikongsikan di pautan media sosial RTM yang sahih di RTM. PRU 15 Parlimen Padang Serai yang akan dijalankan bermula hari ini adalah tempoh kempen itu. Jadi majikan diminta untuk memberi pelepasan pekerja keluar mengundi kerana berlakulah beberapa insiden yang tidak diingini iaitu calon daripada salah sebuah parti yang bertanding telah meninggal dunia dan dengan itu maka pilihan raya untuk kerusi ini akan terpaksa dijadualkan semula. Maka dengan itu pelepasan khas harap dapat diberikan kepada pekerja yang terpaksa keluar menjalankan tanggungjawab nanti. Dan seterusnya juga akan berlangsungnya pilihan raya di Dun Tioman dan alhamdulillah semuanya lancar dan juga aman. Dan menurut Ketua Polis Daerah Rompin, Deputy Superintendent Muhammad Azhari Mukhtar, sejak hari penamaan pada 24 November lalu pihaknya tidak menerima sebarang laporan polis berkaitan kesalahan pilihan raya setakat ini. Dan bagaimanapun bagi memastikan kelancaran PRU 15 Dun Tioman terus berjalan lancar, pihak polis telah pun menugaskan 376 anggota ibu pejabat Polis Daerah IPD Rompin yang dibantu anggota daripada Ibu Pejabat Polis Kontijen IPK Pahang serta bahagian trafik. Dan alhamdulillah besok merupakan undi awal iaitu pada 3 Disember dan hari pengundian akan berlaku pada 7 Disember nanti. Baik, sedikit berita baik, mungkin berita kurang baik bergantung kepada persepsi dan pandangan anda. Faktor luaran terus dorong ringgit lebih tinggi. Ramai berkata kalau nilai ringgit ni meningkat tinggi maka kita berasa bangga kerana nilai mata wang kita semakin naik. Namun hakikatnya mungkin akan mengganggu sedikit daripada kesan ekonominya kerana kalau ringgit terlalu mahal maka sukar untuk para pelancong membeli. Misal kata ini salah satu daripada ciri ekonomi mata wang. Kalau terlalu tinggi
berbanding dengan nilai mata wang US dollar, maka akan menimbulkan sedikit kesukaran untuk beberapa sektor ekonomi. Namun pada amnya saya rasa berbanggalah sebab nilai ringgit semakin tinggi. Alhamdulillah, akhirnya kita selalu dengar berita ringgit merudum, ringgit jatuh berbanding dolar. Namun janganlah terlalu gembira tuan-tuan dan puan-puan penonton di rumah, kerana Fed ataupun Bank Negara Amerika Syarikat akan meningkatkan juga nilai faedah nanti, dan kesan daripada peningkatan kadar faedah ni kita semua akan merasa kerana kita masih bergantung kepada greenback itu. Jadi kalau sekali dia naik sikit, kita pun akan terpaksa terima kesannya, maka nilai ringgit akan jatuh sedikit berbanding dengan dolar, kerana dolar akan menjadi mata wang pilihan. Semua orang akan melabur dalam dolar Amerika Syarikat. Jadi ini adalah faktor-faktor luaran yang dimaksudkan tadi. Selain faktor dalaman, kita feel good factor akhirnya mempunyai kerajaan yang telah mendapat mandat rakyat. Okey, dan seterusnya bila kita cakap tentang berita baik, kita juga ingin berkongsikan satu lagi, iaitu berkaitan dengan harga minyak masak 5 kg kekal RM30.90. Dan antara perincian di sini iaitu ianya akan dikekalkan daripada tempoh 8 Disember hingga 7 Januari 2023, kekal pada RM6.90 sekilogram dan RM13.30 bagi 2 kilo dan RM19.60 bagi 3 kilogram dan juga RM30.90 bagi 5 kg. Ini berita gembira bagi ibu-ibu luar sana, tukang masak kan. Jadi ini berita yang cukup menenangkan kita semualah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey. Segala hari. Namun kita akan sampaikan amaran yang mana dikeluarkan oleh Jabatan Met Malaysia dan pihak-pihak berwajib 7 hari sebelum kejadian. Setiap kali 7 hari sebelum suatu kejadian, Jabatan Met Malaysia dapat memberi ramalan cuaca yang signifikan. Ini adalah ramalan untuk 2 hingga 8 hari bulan. Dari berdasarkan analisis model cuaca, angin timuran kencang dijangka bertumpu di pantai timur dan utara Semenanjung sehingga 4 Disember dan berpotensi menyebabkan hujan lebat berterusan di kawasan terbabit. Amaran hujan berterusan waspada telah dikemas kini dan melibatkan negeri-negeri di pantai timur, utara Semenanjung juga berkuat kuasa sehingga 3 hari bulan Disember. Jadi ini amarannya. Selalunya kita katakan bahawa amaran ini kurang menjerit. Kami cuba menjerit supaya anda pun akan mendengar amaran ini dan bersiap sedia di kawasan-kawasan yang selalu dinaiki air. Namun kita juga perlu berwaspada dengan apa yang berlaku pada tahun lepas. Mungkin ada kawasan-kawasan yang belum pernah dinaiki air akan terkesan pada tahun ini. Jadi kita sama-sama nantikan amaran yang berterusan daripada pihak Jabatan Met Malaysia yang mana kami akan bawakan di Selamat Pagi Malaysia setiap hari. InsyaAllah. Jadi perlu terus lawati di IG Met Malaysia untuk sentiasa mengetahui selain daripada menonton kami untuk pastikan bagaimanakah keadaan cuaca, ramalan cuaca untuk hari setiap hari yang akan kami bawakan khas kepada anda semua, dan antara yang lain juga supaya kita sentiasa berwaspada seperti yang Terence kongsikan tadi. Okey. Dan yang terakhir juga kami ingin kongsikan kepada anda iaitu berkenaan dengan semalam itu gunung berapi Mauna Loa di Hawaii meletus, dan antara perincian di sini kalau kita boleh kongsikan, ia telah pun meletus pada hari Rabu dan memuntahkan gas, abu dan lahar setinggi 20 hingga 25 meter, iaitu lebih kurang 65 hingga 82 kaki ke udara menurut kajian geologi. Dan juga antara yang lain meningkat ke ketinggian lebih daripada 4 km iaitu 13,100 kaki di atas paras laut. Dan Mauna Loa merupakan gunung berapi aktif terbesar di bumi dan terletak di bahagian selatan tengah Pulau Hawaii. Dan antara yang lain iaitu gunung berapi itu tidak aktif sejak tahun 1984, telah meletus selama 4 hari berturut-turut. Tidak mencejaskan sebarang aktiviti ekonomi ataupun nyawa manusia. Namun ia merupakan salah satu kejadian yang perlu kita ambil perhatian kerana tidak aktif sejak 1984. Baru kini berlaku faktor-faktor yang mendorong kepada letusan gunung berapi ini, bermakna apa-apa saja boleh berlaku di muka bumi kita ini disebabkan oleh faktor perubahan iklim dan sebagainya. Jadi kita sama-sama doakan keselamatan dan kesejahteraan negara kita yang tercipta dalam kita menuju ke fasa baru, iaitu fasa yang dipenuhi dengan harapan untuk semua rakyat Malaysia. Ya, insya-Allah. Jadi apa-apa pun di hari Jumaat ini sama-sama kita mengambil keberkatan di hari Jumaat ini untuk sama-sama kita memperbanyakkan selawat. Insya-Allah dengan selawat ini dapat menenangkan hati kita, dapat membantu untuk kita menyelesaikan masalah kita. Insya-Allah bila kita banyakkan selawat, Allah akan membagi urusan kita semua dipermudahkan. Insya-Allah. Kita akan berehat seketika dan kembali bersama anda dalam Selamat Pagi Malaysia. Jangan ke mana-mana, terus setia bersama kami. Selepas ini.